Oke ya, kita mulakan surah Ali Imran mulai ayat 118. Surah Ali Imran ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catat mana? Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La tattakhizu, jangan kamu jadikan bitonatan, sahabat akrab, dalam bracket tulis penyimpan rahsia. Dalam bracket penyimpan rahsia. Min, daripada, dunikum, selain kamu. La ya'lunakum, mereka tidak putus-putus. Mereka tidak putus-putus mengenakan kamu. Kum tu ya, ada kum tu. Mereka tidak putus-putus mengenakan kamu. Khobalan, kecelakaan. Waddu, telah suka mereka. Ma, apa yang, anittum, telah mendapat susah kamu. Telah mendapat susah kamu. Qad, sesungguhnya, badat, telah lahir ia. Telah lahir ia al-baghdha'u, oleh kebencian. Min, daripada, afwahihim, mulut-mulut mereka. Wama, dan apa yang, tukhfi, ia sembunyikan, suduruhum, oleh dada-dada mereka, akbar, lebih besar. Qad, sesungguhnya, bayyana, telah kami terangkan, lakum, bagi kamu, al-ayati, akan ayat-ayat ini. In kuntum, jika adalah kamu, ta'qilun, kamu mengerti. Baik, simak semula. Ya ayyuhallazina amanu,
La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan sahabat akrab, sahabat yang paling hampir, ya, sebagai penyimpan rahsia, ya, sebagai penyimpan rahsia. Min dunikum, ya, daripada selain kamu. Selain kamu ini maknanya selain orang mukmin. Boleh ditafsirkan kepada Yahudi, Nasara, munafikin, ya. Itu mana selain kamu. Ya. Apa yang dilarang di sini dan apa sebabnya? Dikatakan oleh Allah Ta'ala, la ya'lunakum khabala. Mereka tidak putus-putus mengenakan kamu kecelakaan. Ya, golongan ini sebenarnya dia tidak senang kepada kamu, walaupun kamu senang kepada mereka. Waddu ma'anittum, telah suka mereka apa yang telah mendapat susah kamu. Ya, kalau kamu jatuh, ya, kamu dalam kesusahan, ya, di sebaliknya mereka bersorak. Ya, depan muka manis, tapi di belakang mereka bersorak. Qad badatil baghdha'u min afwahim, sesungguhnya telah lahir ia oleh kebencian daripada mulut-mulut mereka. Sebenarnya dah nampak dah, nyata, ya, lahir atau nyata, ya, kebencian daripada mulut mereka. Wa ma tufi suduruhum akbar, dan apa yang ia sembunyikan oleh dada-dada mereka adalah lebih besar. Nah, yang tak nampak, ya, lagi besar sebenarnya daripada yang nampak. Ini Allah nak bagi tahu, ya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun, sesungguhnya telah kami terangkan bagi kamu akan ayat-ayat ini jika adalah kamu mengerti. Ya. Bahasa sekarang setiausaha sulit. Ya, bagian yang menjaga hal-hal yang berkaitan dengan bos, contohnya. Jadi ya, dia sebagai pemegang, ya, hal-hal yang berkaitan dengan, ya, rahsia. Jadi, ya, perkara ini kalau diberikan kepada selain, ya, orang yang mukmin, kata Allah Ta'ala, inilah ayatnya. Allah bagi tahu apa-apa mengenai kamu, ya, apa yang menimpa kamu, pada masa itu di belakang mereka tepuk tangan, mereka bersukaria, ya, tapi di depan mereka muka manis. Inilah ceritanya, ya. Baik, kita teruskan lagi. Ha antum, hai kamu, hai kamu. Ulai, orang-orangnya. Hai kamu, orang-orangnya. Tuhibbunahum, kamu suka akan mereka. Wala, dan tidak. Yuhibbunakum, mereka suka akan kamu. Wa tu'minuna, dan kamu beriman, bil kitab, dengan kitab, kullihi, semuanya. Wa iza, dan apabila lakukum, telah bertemu mereka kepada kamu, qalu, telah berkata mereka,
amanna, telah beriman kami. Wa iza, dan apabila khalau, telah lenyap mereka, bila mereka terpencil. Addu, telah menggigit mereka. Alaikum, atas kamu. Al-anamila, akan anak-anak jari. Minal ghais, kerana marah. Kul, katakanlah oleh engkau. Mutu, matilah olehmu. Bi ghaizikum, dengan kemarahan kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, amat mengetahui, bizati, dengan yang empunya, as-sudur, dada-dada. Saya masuk mula ya. Ha antum, hai kamu, ulai, orang-orangnya, tuhibbunahum, kamu suka akan mereka, wala yuhibbunakum, dan tidak mereka suka akan kamu. Ini Allah nak bagi tahu. Kamu suka berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, segala rahsia kamu boleh cerita kepada mereka. Sedangkan sebenarnya mereka tak suka kepada kamu. Mereka menyalahi agama kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kamu beriman dengan kitab semuanya. Sedangkan mereka tidak beriman dengan kitab kamu. Itu maksudnya. Kamu beriman dengan kitab semuanya, sedangkan dia tak percaya dengan kitab kamu. Wa iza lakukum, dan apabila telah bertemu mereka kepada kamu, qalu amanna, telah berkata mereka, telah beriman kami. Ini sifat-sifat munafik ni. Bila bertemu dengan kamu, dia menyatakan iman. Iman juga dengan maksud kalau dia bukan Islam. Iman juga dengan maksud dengan makna percaya. Oh, kami percaya dengan kamu. Baik Tuhan, macam itulah bahasanya. Percaya. Dengan makna percaya. Iman tu, kalau orang munafik dia katakan bahasanya iman. Tapi kalau selain munafik dikatakan sebagai kami percaya. Wa iza khalau, dan apabila telah terpencil mereka atau telah lenyap mereka daripada kamu, mana mereka berjauhan daripada kamu, addu alaikumul anamila, telah menggigit mereka atas kamu akan anak-anak jari. Maknanya bahasa macam ni dikatakan sebagai dia geram sangat dengan kamu. Bahasa menggigit jari ni biasa memang jadi satu macam fitrah. Kalau orang marah, dia biasa dia gigit jari, merasakan geram sangat. Itu dikata minal ghaiz depannya. Minal ghaiz, kerana marah, geram. Itu dia sampai menggigit jari, terlampau geram sangat. Jadi depan kamu, wah, bukan main bagus. Bila belakang kamu,
ya, dia gigit jari, ya, geram, marah, ya, tak senang, ya, dengan apa yang kamu katakan. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, mutu bi ghaizikum, matilah olehmu dengan kemarahan kamu. Kalau bahasa kasarnya, ya, katakanlah, mampuslah kamu. Ini bahasa kasar dia, ya. Mampuslah kamu. Itu bahasa dia, ya. Mutu bi ghaizikum, ya. Jadi kalau orang nama mutu ni, maknanya matilah, suruh mati, matilah olehmu. Kalau kali mutu, banyak kali matilah, ya. Jadi, ya, tak cantiklah bahasa, ya. Kalau orang Islam dinamakan nama mutu, ya, tak eloklah, ya. Walaupun ada bahasa bermutu, ya, bermutu tinggi, tapi bahasa Arabnya kalau mutu ni dengan perkataan maut, itu mati, ya. Innallaha alimun bizati sudur, sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada. Kan bila kita baca dua ayat ni, ya, seolah-olah, ya, Allah telah mendedahkan segala rahsia isi hati yang Nabi sendiri tak tahu, yang orang mukmin sendiri pun tak tahu, ya, tapi Allah dedahkan isi hati, ya, makhluk-makhluk ini. Ini dikatakan bizati sudur, alimum bizati sudur. Allah yang amat mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada, ya, apa yang tersembunyi dalam hati. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-120. In, jika, tamsaskum, ia menyentuh akan kamu, jika ia menyentuh akan kamu, dalam braket memperolehi, hasanatun, oleh kebaikan, tasuhum, ia menyusahkan akan mereka, wa'in, dan jika, tusibukum, ia menimpa akan kamu, sai'ah, oleh keburukan, dalam braket bencana, yafrahu, mereka bergembira, biha, dengannya. Wa'in, dan jika, tasbiru, kamu bersabar, watataku, dan kamu bertakwa, la yadurrukum, tidak ia membahayakan akan kamu, kaiduhum, oleh tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa yang, ya'maluna, mereka kerjakan, muhit, amat meliputi. Baik, saya buat semula. In tamsaskum hasanatun tasuhu, jika ia menyentuh akan kamu oleh kebaikan, atau bahasa yang cantik lagi, ia memperolehi. Jika kamu memperolehi kebaikan, kemenangan, contohnya dalam peperangan, pertolongan, ya, dapat rampasan perang yang banyak, ya, ia menyusahkan tasuhum, ia menyusahkan akan mereka. Maksudnya, mereka susah hati,
Ya, rugilah kita tak ikut. Macam itulah sifat-sifat munafik. Ya. Rugilah kita tak ikut hari itu. Kalau kita ikut, banyak kita dapat harta rampasan perang. Ya, banyak dapat kebaikan. Ya. Wa in tusibkum sayi'atun, dan jika ia menimpa akan kamu oleh keburukan ataupun bencana atau kekalahan dalam peperangan contohnya, ya rohu biha, mereka bergembira dengannya. Bila kamu ditimpa oleh musibah, ya contohnya kalah dalam peperangan sedangkan mereka tak pergi perang, mereka dengar Nabi bersama orang muslimin kalah dalam peperangan, sudah tentulah mereka bergembira. Orang-orang munafik yang tak pergi perang ni bergembira. Betul lah langkah kita tak ikut. Kalau kita ikut hari itu, kita pun mati. Macam itulah bahasa-bahasa mereka. Baik, bagaimana mengatasinya? Orang-orang yang sebegini, sifat hatinya yang kotor, busuk, sentiasa tidak senang dengan kemajuan orang lain, dengan kelebihan orang lain. Quran mengajarkan kepada kita untuk mengatasinya ialah wa in tasbiru wa tattaqu. Dan jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'ah, tidak ia membahayakan akan kamu oleh tipu daya mereka sedikit pun. Jadi Allah dah bagi senjata kepada kita untuk mengatasi orang-orang yang dengki, orang-orang yang tak menyenangi kita, dilawan dengan sabar. Yang kedua, dengan takwa, maknanya kita dekatkan diri kepada Allah. Buat seperti biasa. Jangan putus asa mendekatkan diri kepada Allah. Sabar daripada gangguan-gangguan mereka. Lama-lama mereka pun letih. Keletihan tu kerana orang yang sentiasa tidak disenangi itu begitu bertahan, sehingga mereka merasa letih. Inilah ubat dia, penawar dia. Allah berikan kepada kita senjata sabar dan takwa. Segala tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan yang meliputi. Mana Allah meliputi segala hal ehwal yang dikerjakan oleh mereka. Baik, kita ulang untuk melihat tata bahasa dia. Ayat 118 balik Ayat 118 balik, kita tengok kedudukan kalimah-kalimah ini. Kita pandukan kepada sorof yang kita belajar. Sorof tu ada 14. Jadi dia termasuk dalam golongan yang mana. Baik, semak semula ayat 118. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu ni termasuk fi'il, tapi fi'il apa ni? Boleh buka fi'il madhi. Jadi amanu fi'il madhi. Kalau dia tak ikut wazan pun, tengok pada maknanya. Kita dah tahu dia madhi. Telah beriman mereka. Ini jamak. Kalau mufrad amanah. Kalau jamak amanu. La tattahizu termasuk apa? La tattahizu. Termasuk apa? Sikit lagi. Dekat sikit lagi. La tattahizu. Fi'il nahi. Kalau disebut tattahizu saja mudhari'. Tapi kalau la tattahizu, ada la tu, tu dah jadi nahi. Sebab fi'il nahi tu daripada mudhari'. Kalau kita lepaskan la tu, tattahizu saja mudhari'. Jadi kita sebut la tattahizu. Jadi kena makna
Ya, nahi. Ya. Baik. Itu nahi, ya. Kemudian yalunakum. Yaluna depan dia. Ya. Nahi juga. Yakin ke? Okey. Sebenarnya dia ni mudhari' bukan nahi. Apa sebab? Sebab ada nun. La ya'luna. Jadi apa beza dengan yang tadi? Tattakhizu tak ada na. Tak ada na. Jadi yang tak ada na tu, tu la jangan. Tapi kalau ada na, la tu la tidak. Kan maknanya tidak bukan jangan. Tidak maknanya ya. Jadi mudhari ya. Tapi kalau hilang nun, pasti itu fi'il nahi ya. Khobalan, kecelakaan. Masdar. Okey. Waddu. Ikut pada makna. Waddu. Madi. Anittum. Madi. Ya. Madi ni ada dua ya. Satu ma'ruf, satu majhul, kena sebut juga. Khawatir nanti ya, kita salah faham. Ma'ruf ke majhul? Anittum ma'ruf ke majhul? Madi ma'ruf. Ma'ruf. Kalau majhul mesti ada dhammah. Awalnya ada dhammah. Majhul kalau madi majhul dhammah dengan kasrah. Jadi ain jadi bunyi u. Nun bunyi bawah lah, memang bawah sebab dhammah dengan kasrah. Jadi unittum. Itu baru majhul ya. Okey, sambung lagi badat. Madi. Ya. Tuhfi. Depan dia tuhfi. Mudhari. Mudhari ma'ruf. Baik, akhbaru. Ya, tafdil, betul. Tafdil lebih. Lebih besar. Isim tafdil ya. Bayyana. Madi. Ya, betul. Ya. Kuntum. Madi. Ta'kilun. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Ma'ruf. Kalau majhul macam mana kita nak buat? Pertama baris apa? Panduan dia. Baris dhammah, yang kedua fathah. Cuba buat. Ta'kiluna jadi majhul. Pertama dhammah. Tak jadi tu. Ki jadi ko. Tu ko. Ya, tu koluna. Itu jadi majhul dah. Ya. Baik, ha antum, ayat yang selanjutnya, ayat 119. Ha antum ulai. Ulai ini penting ya. Ulai ini, dia kedudukan di tengah-tengah. Kalau ditambah dengan ha pangkalnya, ha ulai. Ha ulai. Maknanya orang-orang ini. Ya. Kalau ulai saja maknanya orang-orang. Tadi kita terjemah orang-orangnya. Jadi boleh dengan makna orang-orang. Kalau orang-orang ini, pangkalnya ada ha. Ha ulai. Kita kan selalu jumpa perkataan ha ulai. Ya. Ha ulai ini makna orang-orang ini. Ya, yang ini tu daripada perkataan ha tu. Ha tu makna haza. Haza. Jadi ha ulai. Tapi kena ingat juga, kalau ditambah ka hujungnya, ulaika. Selalu jumpa. Ulaika humul muflihun. Ulaika. Atau orang-orang itu. Ya. Perkataan ulai ini, kalau ditambah pangkal ha, mana ini, orang-orang ini. Kalau
letak ka hujung, jadi orang-orang itu. Ka tu daripada zalika. Tak ada. Tak boleh dua-dua ha ulaika, tak ada. Dia salah satu. Jadi ulaika tambahkan jadi mana orang-orang itu. Ka tu daripada zalika. Ya. Kita biasa jumpa. Kadang tak ada ha ulai, kadang kita jumpa ulaika. Macam ulaika humul muflihun ulaika. Ya. Baik, kita sambung lagi. Tuhibbuna termasuk apa? Mudhari. Ya. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Ya, tu'minuna, depannya lagi tu'minuna. Nanti la yuhibbuna ni termasuk nahi ke? La yuhibbuna. Tak, sebab ada nun ya. Jadi bukan nahi ya. Jadi mudhari. Tu'minuna? Mudhari apa? Ma'ruf. Laku, depannya laku. Pel apa? Tengok mana kalau ragu. Madi, ada telah ya. Qalu? Amanna? Madi. Khalau? Madi. Addu? Madi. Madi telah ada telah kan? Telah menggigit mereka. Ya. Ghaiz ni termasuk apa? Ghaiz. Isim apa? Kalau dalam saraf. Dalam saraf. Ya, masdar ya. Apa? Masdar. Kalau kita buang alif lam tu, kita bunyikan atas, bunyinya ghaizun. Ghaizun, marah. Sebab sini ada alif lam, dia tak ada tanwin. Kemudian bari bawah sebab ada min. Sebab itu masdar ni kita belajar semua bari atas. Tapi bila jadi ayat, dia akan berubah. Kadang bunyi depan, kadang bunyi bawah ya. Itu jangan meragukan. Tetap dia masdar ya. Kul, fi'il apa ni? Amar. Mutu fi'il apa? Amar juga jamak. Kalau seorang mut. Kalau ramai mutu. Ghaizi termasuk apa? Min bi ghaizi. Masdar. Sebab ada huruf jar bi tu ya. Innallaha alimun. Termasuk apa alimun ni? Ini namanya isim fa'il sighah mubalaghah. Isim fa'il sighah mubalaghah. Sighah ejaannya sad ghin ta. Ta simpul. Maknanya sighah. Bentuk. Sighah tu maknanya bentuk. Mubalaghah mim ba alif lam ghin ta simpul. Lam ghin ta simpul. Bunyikan mubalaghah. Ya. Dia isim fa'il ya, tapi bentuk mubalaghah. Ya, biasa sifat-sifat Allah Taala ya, dia akan menggunakan isim fa'il guna ya. Alimun, jalilun, karimun, rahimun. Macam tu. Semua macam tu bentuk disebut isim fa'il sighah mubalaghah ya. Sebab itu ada makna yang amat mengetahui. Kalau tak mubalaghah, dia yang mengetahui. Kalau sighah mubalaghah, letak amat, yang amat mengetahui ya. Okey, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 120. In tamsas, tamsas mudhari. Hasanatun masdar.
Kalau dibariskan atas, hasanatan. Ya. Okey. Tasuk, tasuk, hum. Tasuk. Mudhari. Tusib, mudhari. Yafrahu, mudhari. Ya. Mudhari. Bukan nahi ke? Tak ada nun? Ya, tak ada lam. Tak ada lam. Kalau nahi mesti ada lam. Habis kenapa dia hilang nunnya? Di sini dia jadi jawab kepada in. In tusibkum sayyi'atun, jawapannya yafrahu. Letak tanda, dia jadi jawab kepada huruf in. Wa in tusibkum tu, in tu. Ya. Yang in yang pertama tu jawapannya tasuk. In tamsaskum hasanatun, jawapannya tasuk. Tapi tu mati mudhari tu, tasuk hum. Itu jadi jawab. Ya. Baik, sama lagi. Tasbiru termasuk apa? Mudhari. Kenapa hilang nun? Asalnya tasbiruna. Sebab in. Sebab apa? In. In turut jazam. In huruf jazam. Bukan. Sebab dia huruf in tu. Kalau jawab tak di sebelah in, lepas in. Ya. Macam di atas, setiap lepas in huruf mudhari mesti mati. Tengok atas. In tamsas, kan mati? Depannya lagi in tusib, kan mati tusib. Jadi itu kalau mufrad. Tapi kalau jamak, hilang nun lah. Tasbiru. Hilang nun. Watataku. Tataku termasuk apa? Mudhari. Mudhari juga. Tapi dia atof ya. Ikut tasbiru hilang nun. Yaduru termasuk apa? Mudhari. Kaidu termasuk apa? Masdar. Ya'maluna, mudhari. Mudhari. Muhitun termasuk apa? Ya, muhitun. Rahimun. Tadi yang atas alimun. Alimun. Innallaha alimun bizatis sudur. Ya, isim fa'il sigha mubalaghah sebab sifat Allah Taala yang amat meliputi. Sigha mubalaghah ya. Biasa sifat-sifat Allah ni dia akan gunakan isim fa'il yang ada ya. Contohnya kalau contoh rajulun alimun, seorang lelaki, rajulun seorang lelaki, alimun kita gunakan ain alif, alimun, isim fa'ilnya. Seorang lelaki yang pandai, alim, ya. Tapi kalau Allah Taala, Allahu alimun guna ya. Allahu alimun guna ya. Itu maknanya dia gunakan isim fa'il sighah mubalaghah. Ya. Bukan dia mubalaghah. Dia disebut isim fa'il. Isim fa'il sighah mubalaghah. Sighah tu mana bentuk? Kena sebut isim fa'il. Kalau mubalaghah tetap dia mubalaghah ada sabdu. Ya, ada sabdu dia, ya. Yang macam ni semuanya disebut isim fa'il. Tapi sighah mubalaghah. Nak kita ketahui kalau dia sifat-sifat Allah semua gunakan isim fa'il sighah mubalaghah. Ya. Tersangatlah, tersangat. Sebab itu kita terjemahkan dia amat, maha, ya. Kalau ada alif lam, mahalah, ya. Kalau tak ada alif lam, amat, ya. Okey ya, kita tengok kedudukan latihan yang diberikan lalu, ya. Kita nak semak.
buat pembetulan. Tengok latihan yang lalu, apa dia nombor 1 apa? Dia punya hurufnya Lam Kop. Okey, nombor 2 Nun Fa Kop. Nombor 3 Kho Lam Dal. Kho Lam Dal ya. Macam tu, sebut macam tu. Nombor 4 tak jelas apa dia? Sim Ra Ain. Okey, nombor 5 ada tak? Sod Lam okey. 5 ya? Okey. Nombor 1 rujukan dia nombor berapa? 4 45 454. Okey, nombor 2 43 437. Mana yang betul tu? 437. Okey. Okey, nombor 3 tak jelas. 8 9. Nombor 4 138. Nombor 5 189. Ini ya untuk mereka yang ya tak merujuk, ya rujuklah sendiri ya. Ada orang carikan. Baik, sekarang ni pertama kita buat sampai masdar. Pertama barisnya apa? Kho Lam Kop. Kho La Ko. Kho La Ko ko Kho La Fa? Kof. Kof kan? Eja. Kemudian bunyi kaf pula. Bukan bunyi ko. Kaf ya? Oh, kaf. Hola. Oh, habsa. Halaka, binasa. Okey. Halaka mudhari'nya ya. Yahliku. Yahliku. Masdarnya apa dia? Halakan. Jangan wakaf ya. Halakan. Jangan wakaf. Okey, nombor 2. Nafaqah mudhari'nya yanfaku. Masdarnya sama kan? Nafakon. Masdarnya sama. Okey, nombor 3. Nafaqah yanfuku. Okey. Selalu kita jumpa dalam Quran apa? Yanfikuna kan? Gunakan yanfiku lah. Nafaqah yanfiku. Okey. Yanfaku. Guna yanfaku. Okey. Nombor 3. Kholada yahludu. Amarnya, masdarnya huludan. Baik, huludan. Okey. Nombor 4. Tengok ya, bukan saru'ah, saru'ah ya. Okey. Mudhari'nya yasru'u. Masdar
Sur'atan. Sur'atun. Boleh tan. Boleh letak tan. Boleh letak tan. Kalau jadi ayat tun boleh, tin pun boleh. Kalau ikut ayat lah. Tapi kalau kita bunyikan boleh sur'atan tak apa. Dalam kamus tak apa. Kita tambah jadikan tan tak apa. Tak salah. Lagi? Tengok soluha ya. Kadang kalau kita ikutkan kita punya, kalau tak tengok kamus, kita agak-agak baca solaha ya kan? Bila tengok kamus, soluha. Itu yang dalam kamus solaha. Soluha. Soluha. Mudhari'nya? Tu yasluhu. Masdarnya? Solahan. Okey. Sekarang kita dah dapat masdar semua. Tinggal meneruskan untuk amar nahi. Cuba sebut. Halaka yahliku halakan. Amar nahi? Ihlik. Bukan ahlik ya. Ihlik. Ihlik la tahlik. Isim fa'il, isim maf'ul. Halikun mahlukun. Mahlukun. Makan zaman alat. Mahlakun. Mihlakun. Tafdil mubalaghah. Ahlaku halakun. Madi majhul mudhari' majhul. Hulika yuhlaku. Okey, betul. Nombor 2, nafaqah yanfaku nafaqan. Ya, amar nahi. Infak ya. Sebab fak ya. Infak la tanfak. Kalau bunyi fuk, unfuk. Ya. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Nafikun. Fukun. Manfukun. Makan zaman alat. Ya, betul. Tafdil mubalaghah. Nafakun. Madi majhul mudhari' majhul. Yunfaku. Okey. Nombor 3. Yanfu. Yanfu sebenarnya nak ubah dia punya amar nahi saja, yang lain sama. Unfuk la tanfuk. Macam tu je. Sebab itu penting, yang penting itu je, amar nahi ikut mudhari'. Yang lain sama. Ya. Okey, nombor 3, khalada yahludu huludan. Amar nahi buka salah. Tengok mudhari'. Tengok mudhari'. Ukhlud. Yahludu ukhlud. Khalad. Khalada yahludu kan. Jadi yahludu amarnya mesti sama. Ukhlud la tahlud. Isim fa'il, isim maf'ul. Okey, makan zaman alat. Mihladun. Tabdil mubalaghah. Salah. Betul. Tabdil mubalaghah ahladu khalladun, betul. Madi majhul mudhari' majhul. Madi majhul mudhari' majhul. Khulida bukan khulidu.
Khulida yukhladu. Okey, nombor 4. Saru'a yasru'u sur'atan. Amar nahi. Ru' bunyi usru' la tasru'. Isim fa'il, isim maf'ul. Sari'un masru'un. Makan zaman alat. Ya, tabdil mubalaghah. Saya nak bagi tahu isim tabdil tak ada tanwin ya. Asra'u. Jangan tanwin, asra'un. Salah ya. Asra'u. Okey. Sarra'un. Ada tanwin. Okey. Ada tanwin. Tabdil ni madi majhul mudhari' majhul. Okey. Baik, nombor 5, soluha yasluhu solahan. Amar nahi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il dulu. Isim fa'il, isim maf'ul. Solihun, masluhun. Makan zaman alat. Mislahun. Tabdil mubalaghah. Mubalaghah. Sallahun. Madi majhul mudhari' majhul. Suliha yuslahu. Okey, alhamdulillah ya. Yang lain-lain tu tengah menyemak ya, dia membetulkan tu ya. Yang lain tu dia tengah membetulkan ya. Okey, insya-Allah boleh dapat. Okey, kita sekarang ni ambil untuk latihan lagi biar mahir betul-betul ya. Ayat Hmm. Alif dia? Tak perlu. Tak perlu. Ya. Ada alif. Ada bukan hamzah. Sebab dia itu huruf sahih. Kalau hamzah dah tak sahih dah. Ya. Ahlakat. Itu dah rubai. Empat huruf. Ya. Bukan sulasi ya. Tak ada hamzah dia. Okey ya, 118. Mudhari' ma'ruf tak dalam sorof? Ada mudhari' ma'ruf yang nombor 2? Yang nombor 2. Ya. Yang hujung sekali tu baru majhul. Tak. Tak. Yang ya. Jadi mudhari' ma'ruf tu, mudhari' yang kedua tu itu mudhari' ma'ruf, tapi kita sebut selalu mudhari' ya. Kita tak jelaskan ma'ruf ya. Ingat Mustafa Ma'ruf ya. Okey, kita teruskan ya untuk latihan ya. Untuk latihan ayat 118. 118 anittum. Gariskan ya. Gariskan anittum. Tengah.
Baris ketiga. Ayat 118 tadi mula-mula kita belajar. Jumpa tak? Dihitung, gariskan. Okey, kemudian tak kilun yang akhir sekali. Tak kilun. Sebelum tak kilun ada satu lagi. Akbaru. Jumpa tak? Akbaru. Ya. Akbaru lebih besar tu. Kemudian ayat 2120. Perkataan yafrahu. Yafrahu. Kemudian perkataan tasbiru. Tasbiru. Ada berapa dah? Cukuplah 5 ya. Kalau 5 tu lulus semua tu dah okey lah tu. Ada yang tak jumpa hari ni Mudhari Ma'ruf ni. Dah jumpa dah kan? Okey. Baru jumpa. Okey, kita sampai sini. Okey.